Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid-murid. Baik, pada hari ini kita sambung semula pengajaran dan pembelajaran kita menggunakan buku teks. Okey, keluarkan buku teks kamu iaitu Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan sekarang. Keluarkan di hadapan kamu. Okey, baik. Sekarang ini kita terus sambung pada muka surat 74. Okey. Jadi cikgu nak semua murid buka buku teks muka surat 74. Pada minggu lepas kita telah belajar mengenai lagu Yakin Boleh, lagu Fikirkan Boleh. Jadi pada minggu ini kita sambung semula dengan tajuk yang baharu iaitu amalan positif. Okey, baik, semua murid tengok buku teks masing-masing sekarang. Okey. Kita tengok kita baca petikan yang ada kat atas tu. Okey, Mei-Ling sentiasa melakukan amalan positif yang berikut untuk meningkatkan keyakinan dirinya. Okey. Mei-Ling sentiasa melakukan amalan positif yang berikut untuk meningkatkan keyakinan dirinya. Okey, baik, macam kamu lah, kamu dekat kelas ada murid yang dia yakin dengan diri dia tak takut, dia tak malu untuk bercakap di hadapan kawan-kawan, di hadapan cikgu dan sebagainya. Tetapi ada murid yang dia tak yakin diri, dia rasa macam takut-takut, dia rasa macam malu untuk bercakap dengan cikgu, bercakap dengan kawan-kawan kat hadapan kelas dan sebagainya. Cikgu dulu macam tu. Cikgu seorang yang pemalu dan tidak suka, bukan tidak suka, maksudnya malu, nak segan. Kalau panggil ke depan tu malu kan, ada sifat kurang keyakinan diri masa cikgu zaman sekolah rendah lah. Memang macam itulah keadaan dia. Okay? Kita rasa malu, cikgu rasa malu, cikgu rasa tak yakin diri. Kalau cikgu suruh bercakap kat depan tu memang senyap je lah kan. Sebab waktu tu memang suka diam kan. Lepas tu dulu-dulu masa zaman cikgu kecil pun cikgu tak suka menonjolkan diri lah. Kalau waktu ambil gambar, cikgu suka sembunyi pada zaman cikgu kanak-kanak. Tetapi semuanya berubah. Okay, kalau kita nak jadi orang yang berjaya, kita tak boleh nak jadi orang yang kurang keyakinan diri. Susah. Kadang-kadang kita nak berjaya, kita sendiri tak yakin. Adakah aku boleh berjaya? Adakah aku boleh jadi hebat? Kan? Kita tak yakin. Jadi kita kena ubah pemikiran kita menjadi orang yang positif. Kamu kanak-kanak lagi, kalau kamu rasa memang ada sifat macam tu, cuba untuk kamu buang lah kan. Cuba untuk kamu buang pelan-pelan. Ubah diri kamu menjadi orang yang positif. Okey, baik, tengok gambar yang pertama dekat atas itu iaitu meningkatkan keyakinan diri, ingin mencuba. Okey. Bila kita buat sesuatu, kita pastikan kita ingin mencuba sesuatu lah. Jangan bila kita tengok benda tu susah, kita terus macam tak payah buat lah, susah, aku mesti tak boleh. Jangan buat diri kita macam tu. Okey. Zaman cikgu kecil dulu, cikgu suka mencuba lah. Suka buat benda-benda yang zaman dulu tak ada internet, tak ada TV pun cerita tak banyak kan. Jadi waktu zaman kecil-kecil dulu macam-macam buat jerat burung dan sebagainya. Lepas tu buat pancing sendiri. Ambil batang buluh, lepas tu ambil dia punya tali tangsi tu, letak rantai kail, buat sendiri semua. Okey, kita kena ada sifat ingin mencuba lah. Lepas tu waktu kecil-kecil cikgu suka mengembara kan, mengembara seorang-seorang kadang-kadang. Tapi dekat kawasan sekitar rumah lah. Waktu tu cikgu duduk rumah kampung, bukan rumah taman Cikgu duduk rumah kampung. Jadi cikgu suka kadang-kadang jalan seorang-seorang. Kadang-kadang cikgu suka pergi sekolah seorang-seorang. Waktu tu sekolah zaman cikgu sekolah dulu, sekolah zaman cikgu lah. Sekolah tu pagar tak ada. Jadi orang bebas keluar masuk kat sekolah melalui padang ke apa kan. Pagar memang tak ada pagar. Jadi cikgu zaman kecil-kecil tu, cikgu suka selalu pergi ke sekolah lah. Sebab kat sekolah cikgu tu dia ada kolam. Lepas tu ada kolam, lepas tu dia ada macam taman hijau dalam tu. Dia buat satu taman hijau, dalam tu ada ikan. So cikgu suka tengok ikan kat situ besar-besar. Lepas tu kat kolam tu pun ada ikan. Kadang-kadang cikgu mancing. Waktu tu pergi sekolah tu relax lah. Tak ada guide ke apa ke. Zaman cikgu sekolah tak ada guide. Jadi suka lagi sekolah. Kadang-kadang bila kawan-kawan tak ada kan, cikgu pergi seorang-seorang. Waktu tu umur dalam 7-8 tahun lah. Macam darjah 1, darjah 2, darjah 3 gitu. Pergi sekolah seorang-seorang. Lepas tu tengok kan, dalam tengah hari cikgu pergi seorang-seorang. Macam tu lah, cikgu suka buat sesuatu yang mencuba sesuatu. Sebab tu sampai sekarang, kalau orang bosan kan, cikgu buat video
mengembara kan, malam-malam naik kereta apa semua. Cikgu daripada kecil memang suka macam tu. Okay? Minat kan, hobi. Sebab tu orang kalau minat benda yang bahaya pun dia akan buat. Tapi kamu kena tengok lah, jangan sampai ianya mendatangkan bahaya kepada diri kamu. Sebab kalau datang bahaya kepada diri kamu, dia akan menyusahkan mak ayah kamu. Okay? Okay, kemudian yang kedua, cergas. Okay, nak amal positif ni kita kena cergas lah, menjaga kesihatan. Ini yang bagi cikgu paling penting sekali. Okay, kecergasan. Okay, kecergasan ni paling penting sebab kita nak gunakan kecergasan kita ni sampai kita mati lah. Kita tak tahu kita mati bila. Kalau dah umur tua, kalau kita tak cergas, bayangkan kamu umur muda lagi lah, 20 lebih ataupun 30 nanti akan datang, kamu dah sakit. Ataupun kanak-kanak kamu pun dah tak cergas, dah tak sakit, dah tak fit. Dan cikgu tengok kanak-kanak zaman sekarang memang kurang fit lah, memang kurang cergas. Sebab kan mungkin kita pandemik ni dalam setahun 2 tahun ni tahun kedua, memang kita duduk rumah. Cikgu sendiri pun memang dah lama tak bersukan, tak bersenang sebab tak boleh kan. Dia tak benar kan, kecuali berjoging dekat kawasan taman. Jadi kawasan taman cikgu kecil, taman cikgu sangat kecil. Jadi cikgu tak boleh nak jogging lah kan. Tapi tu semua alasannya lah. Kalau kamu nak, kamu suka, kamu boleh je buat. Dan macam cikgu selalu suka jogging di tempat yang macam stadium, dekat belakang sekolah tu tali air kan. Cikgu suka tempat-tempat yang macam tu. Tapi kalau kat rumah ni, kita nak jogging kat keliling taman kan, orang tengok macam orang kata ni kan. Tapi selalu orang nak berjaya ni dia buat tak tahu je lah. Okay, selalunya kemas. Okay, nak amalan positif, meningkatkan keyakinan diri, penampilan yang menarik. Okay, penampilan yang menarik ni dari sudut pakaian, kamu punya rambut, kamu punya wajah, kamu punya diri, kamu pastikan bersih lah, bersih dan kemas. Okay, jangan berserabut. Cuba kamu bayangkan, kamu ada seorang kawan kawan kamu satu, dia baju dia kemas, putih, bersih. Kamu tengok baju pun tak kotor, rambut, sikat, apa semua. Kalau yang lelaki, yang perempuan pakai tudung cantik, elok kan. Seorang lagi kawan selebek kan, ada baju terkeluar lah, lepas tu ada sambal dekat baju lah. Lepas tu yang pakai tudung, kalau pakai tudung sengit lah. Cikgu nak tanya kepada diri kamu lah, kamu suka dari sudut kamu pandang tu, kamu suka pandang yang mana? Kawan yang mana? Kawan yang kemas ataupun kawan yang selebek? Cikgu rasa mesti ramai orang yang disuka tengok kepada orang yang kemas, yang cantik, yang bersih. Macam itulah orang tengok diri kita kan. Sebab tu kalau boleh, kita ni kena kemaskan diri kita. Kalau kita nak jadi orang yang berjaya, kita nak jadi orang yang yakin diri, kita kena kemaskan diri kita lah. Macam cikgu pun, sebelum cikgu buat video ni pun, selalunya cikgu akan mandi dulu, berus gigi. Memang setiap kali kalau cikgu buat video, kadang-kadang cikgu akan video petang. Contoh, cikgu akan video petang, cikgu berus gigi. Sebab bila cikgu berus gigi sebelum buat video, cikgu punya mulut tu lebih lancar untuk bercakap sebenarnya kan. Sebab tu kalau kita yang Islam lah, yang Muslim, sunnah dia kalau sebelum semayang sunnahan, kamu kena berus gigi dulu sebelum baca Quran ke, supaya kamu punya baca tu lancar. Memang itu kaedah dia. Okay, adab dia. Sebab bagi mulut kamu bersih, baru kamu boleh bercakap. Itu adalah penampilan yang kemas lah. Yang cikgu sendiri pun kalau nak buat video, cikgu sikat rambut dan sebagainya bagi kamu menarik. Cuba bayangkan cikgu buat video ni, muka cikgu sememeh, muka rambut mengembang macam ni, tak sikat. Lepas tu pakai baju singlet je. Kamu tengok pun mungkin kamu rasa, apa cikgu pasal ni, macam nak ni je kan, macam nak tidur kan. Itu antaranya lah. Pastikan penampilan diri kamu kemas. Okey, kemudian rajin membaca. Okey, rajin baca buku. Kalau kamu tengok kat belakang cikgu ni, okey, tengok kat belakang, ada buku ni sebenarnya ada lagi. Tu buku cikgu banyak juga kan. Tapi ni kira sikit lah kan. Sebenarnya banyak cikgu buku ni kan simpan dalam ni balambak, penuh buku. Cikgu tak nak, sebab cikgu rak tak banyak, cikgu letak yang ada kat situ je lah. Yang lain ni semua simpan dalam ni. Lepas tu dekat dalam bilik pun ada buku cikgu. Cikgu ada banyak buku. Cikgu daripada kecil memang suka membaca buku. Sebab zaman dulu tak ada internet apa semua nak tengok kan. Waktu tu YouTube ni lagi lah tak ada. Kita bosan, kita tak tahu. Zaman yang masa cikgu suka baca buku ni, zaman daripada cikgu
tahun 5, tahun 6 tu sampai ke tingkatan lah cikgu suka baca buku. Banyak buku yang cikgu dah baca. Daripada kecil cikgu suka baca komik, majalah. Daripada kecil, maksudnya daripada cikgu tahun 1 cikgu dah baca komik, majalah. Lepas tu buku-buku novel pendek, cerita pendek yang seram-seram tu banyak cikgu baca. Okay? Jadi kamu nak yakin diri, kamu kena banyak membaca. Sebab orang membaca ni berbeza. Dia tak sama macam orang kurang membaca. Sebab tu pengetahuan cikgu tentang, pengetahuan umum cikgu tentang macam-macam cikgu lebih tahu. Sebab kebanyakannya cikgu baca. Sekarang ni, zaman sekarang kita guna telefon lah. Kita baca bahan bacaan kita banyak daripada telefon. Okay, tapi kamu kena tengok juga sama ada bahan bacaan kamu tu okey atau tidak. Kadang-kadang ada orang yang dia buat kepala tahu zaman sekarang. Dia sebenarnya tak pandai. Dia tak tahu, dia tak ilmu pengetahuan pun. Dan dia belajar pun biasa-biasa. Lepas tu dia cakap pandai. Dia cakap semua memang A lah. Sebenarnya dia cakap tak betul. Tapi ramai orang yang percaya, kan? Itu masalah zaman sekarang lah. Okey, kemudian berkongsi idea. Sentiasa berkomunikasi dengan baik dengan kawan ke, dengan siapa-siapa lah, supaya kamu yakin diri. Ni paling susah cikgu nak ubah. Daripada zaman cikgu tak suka. Dulu zaman cikgu memang malu sangat. Nak rakam video ni lagilah malu. Serius cakap. Dulu masa zaman cikgu remaja, cikgu nak ambil gambar pun malu. Kalau ada orang ambil gambar ramai-ramai, cikgu tak apalah, habis. Cikgu tak ambil pun. Sebab tu gambar cikgu tak ada tau. Masa zaman cikgu kanak-kanak, gambar cikgu remaja, tak ada gambar cikgu. Cikgu pun cari balik kan, ada tak gambar aku masa remaja ke, gambar cikgu zaman remaja. Tak ada. Memang cikgu zaman tu memang kalau boleh suka menyendiri. Cikgu tak suka menonjol kat orang. Tetapi bila cikgu belajar dekat ni, cikgu berubah bila cikgu belajar dekat Institut Pendidikan Guru. Okey, bercakap dan sebagainya kan. Kena bercakap lah sebab cikgu waktu tu tengah belajar untuk jadi cikgu. So kena bercakap, kena pandai cakap. Dekat situ barulah cikgu ubah diri cikgu 100% lah. Cikgu tak jadi macam dulu, cikgu yakin bercakap. Kemudian ramai kawan-kawan cikgu disuruh cikgu diorang suka cikgu bentang kan. Waktu dalam kumpulan ketika belajar, kami dulu belajar kat universiti, belajar ada pembentangan. Jadi diorang suka cikgu bentang sebab diorang suka cikgu cakap. Cikgu pun tak tahu. Kalau ikutkan cikgu memang tak suka lah. Daripada dulu memang tak suka menonjolkan diri. Tapi cikgu suka cakap benda-benda yang fakta, benda-benda yang kritikal. Okay, benda-benda yang menarik lah. Cikgu tak suka sembang-sembang kosong kan. Cikgu tak suka sembang-sembang kosong. Cikgu selalu cerita semua ada isi, ada fakta yang ada bukti dan sebagainya. Sebab tu mungkin diorang suka cikgu bentang kan. Okay. Kemudian cikgu bila cakap, memang cikgu takkan cakap benda yang mengapu-gapu lah. Cikgu akan cakap benda yang fokus kepada isi kandungan itu. Okay. Jadi pastikan kamu berkomunikasi dengan baik. Kalau cikgu boleh ubah diri cikgu, kamu boleh. Dulu masa cikgu zaman buat video ni, cikgu boleh tunjuk lah. Kalau cikgu rajin, cikgu tunjuk video. Cikgu awal-awal buat video memang malu lah. Banyak salah kan. Cakap-cakap, alamak, salah, ulang balik. Cakap-cakap, salah, ulang balik. Masa zaman cikgu. Tapi sebenarnya ramai je. Bukan dalam kalangan orang dewasa pun ramai je. Bila dia buat video, dia malu tengok diri dia dalam video tu. Sekarang ni cikgu kita kena training lah. Kita kena latih diri kita supaya jadi tak malu. Tak malu dengan tujuan yang bagus lah. Untuk cikgu mengajar, untuk kita berkongsi maklumat, untuk kita sebarkan maklumat kan. Bukannya buat tak malu benda-benda yang tak betul. Okay, sekarang ni pun ramai lah benda malu tak betul ni. Okay, kamu tengok video dekat cikgu tengok ada Instagram. Cikgu tengok Instagram. Lepas tu TikTok cikgu baru install. Cikgu tengok ada yang bagus kan. Dia nasihat lah apa. Lepas tu ada yang tak bagus, memang berlambak lah kan, tunjuk diri apa semua. Itu yang tak bagus lah. Itu terlampau yakin tu. Itu memang cikgu pun tak berkenan lah. Okay, baik, cikgu ingat habis dekat situ ada 5 tentang amalan positif. Yang pertama ialah ingin mencuba. Yang kedua ialah cergas. Ketiga, kemas, rajin membaca, berkongsi idea. Ni ada 5. Sebenarnya ada banyak lagi dalam hidup kita boleh tahu. Okey, kemudian habis dengan setakat itu, okay, tentang surat 74. Jadi cikgu nak kamu buka surat 75. Okey, buka surat 75 sekarang.
Okey, tajuk dia uji minda. Kamu jawab semua soalan ini dalam buku pendidikan kesihatan. Okey, kamu ada buku tulis kan? Semua murid ada buku tulis pendidikan kesihatan. Okey, ada satu buku tulis pendidikan kesihatan. Kamu buat latihan yang ini. Okey, buat latihan yang ini. Senaraikan 5 perkara yang dapat meningkatkan keyakinan diri berdasarkan kepada diri lagu. Fikirkan boleh 5 perkara yang meningkatkan keyakinan diri. Apa dia? Okey. Apa dia yang 5 perkara yang dapat jangan apa? Dekat situ fikirkan kau boleh, usahamu tidak menentu, fikirkan kemenangan. Dalam lagu fikirkan boleh tu ada 5 perkara yang meningkatkan kini. Fikirkan kemenangan, fikir boleh melakukan, bertindak atas kemampuan, tabah dengan apa usahakan. Atau ada 5 dah sebut jawapan tu. Okey. Kemudian nombor 2, dengan menggunakan carta tulang ikan, senaraikan amalan positif yang dapat meningkatkan keyakinan diri. Okey, amalan positif ni yang tadi, yang 5 kita belajar tadi. Ingin mencuba, kemas, cergas, rajin membaca, berkongsi idea. Dekat situ dia minta 5 juga dekat tulang ikan tu. Okey. Jadi cikgu dah bagi jawapan nombor 1, cikgu dah bagi jawapan nombor 2. Kamu salin siap soalan ini. Kamu hantar gambar kepada cikgu lah. Jadi kehadiran kamu berdasarkan gambar yang diberikan. Okey, apa yang cikgu harap, kalau boleh kamu siap cepat, maksudnya siapkan cepat, hantar terus. Lepas tu jangan lambat sangat lah. Sebab pukul 6 adalah terakhir untuk cikgu hantar data murid yang online. Okey. Sekarang ni cikgu tak tahu kamu online atau tidak. Jadi cikgu nak tahu kamu online atau tidak. Kamu hantar kerja kamu kepada cikgu, baru cikgu tahu kamu online, kan? Sebab selalunya bila murid dia buat ni, dia hantar kepada cikgu, maksudnya dia akan tengok video cikgu daripada awal sampai habis lah. Tapi bagi murid yang tak tengok langsung, dia tak akan buat benda ni, kan? Ataupun dia tengok, dia tak buat pun tak guna. Okey. Kamu tahu tentang satu pengetahuan tapi kamu tak lakukan. Okey, contoh kamu tahu kat situ ada duit 1 juta. Kamu tahu kan? Kamu tak buat apa-apa. Tengok, aku tahu tu ada 1 juta. Tak dapat apa? Apa yang kamu dapat? Dapat kosong. Tapi orang yang bertindak kat situ ada 1 juta. Aku nak ambil, aku nak pergi ambil. Dia pergi usaha ambil, kan? Jalan kaki ambil ke, naik kereta, naik jeep ke, pegang, ambil, letaklah ambil. Yang berusaha, dia akan dapat kejayaan. Sebab tu cikgu ambil kehadiran kamu berdasarkan kerja yang kamu hantar. Bukan cikgu nak jadi garang ke apa ke, cikgu nak kamu jadi orang yang berjaya. Itu saja. Okey. Cikgu ingat sampai di sini saja untuk pengajaran dan pembelajaran kita pada minggu ini. Kita akan jumpa pada sesi pengajaran dan pembelajaran pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Jumpa lagi. Bye.